video kali ini, kita akan mempelajari pembiakan tumbuhan berbunga. Apakah yang akan kita pelajari dalam tajuk ini? Dalam tajuk ini, kita akan berkomunikasi mengenai struktur dan fungsi setiap bahagian bunga. Seterusnya, kita juga akan mewajarkan proses pendebungan. Mari kita sama-sama mengenali setiap bahagian yang ada di dalam sekuntum bunga. Kita bermula dengan stigma, kemudian diikuti oleh stil. Bahagian kelopak bunga dikenali dengan nama ranggi. Bahagian bawah yang berwarna hijau dikenali dengan nama sepal. Seterusnya, sekuntum bunga juga mengandungi stamen, ovari dan ovule. Baiklah, sekarang kita akan berkenalan dengan bahagian pembiakan jantan bunga. Bahagian ini dikenali dengan nama stamen yang mengandungi butir debunga yang terdiri daripada anther dan filamen. Seterusnya, mari kita perhatikan bahagian pembiakan betina bunga yang dikenali dengan nama pistil. Ia terdiri daripada stigma yang akan menerima butir debunga daripada anther. Seterusnya, terdapat bahagian dinamakan stil. Bahagian ini merupakan saluran yang membawa butir debunga kepada ovari. Bahagian ovari merupakan bahagian yang mengandungi ovule. Tahukah anda terdapat bunga jantan dan bunga betina? Bunga unisex. Sel pembiakan jantan dan betina pada kuntuman bunga yang berasingan dikenali dengan nama bunga unisex. Jenis bunga yang kedua ialah bunga bisex. Bunga ini mengandungi sel pembiakan jantan dan betina pada sekuntum bunga yang sama. Mari kita perhatikan apakah contoh bunga unisex. Untuk tumbuhan yang mempunyai bunga unisex yang pertama ialah rock melon. Pokok mulberry juga merupakan tumbuhan yang mempunyai bunga unisex. Contoh bagi tumbuhan berbunga bisex ialah bunga mawar, bunga sawi, bunga lili dan bunga kacang. Seterusnya, kita akan mempelajari proses pendebungaan. Proses pendebungaan ialah proses pemindahan butir debunga matang dari anther ke stigma. Terdapat dua jenis pendebungaan. Pendebungaan yang pertama dikenali dengan pendebungaan sendiri. Ia berlaku pada bunga di pokok yang sama. Ia berlaku pada bunga unisex pada pokok yang sama atau pada sekuntum bunga bisex. Jenis pendebungaan yang kedua dikenali dengan pendebungaan kacuk. Ia berlaku pada bunga di pokok yang berbeza. Butir debunga dari satu pokok akan dipindahkan ke bunga pada pokok yang lain. Pendebungaan kacuk mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Yang pertama, tanaman akan mempunyai varieti baharu. Kedua, pokok baharu mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap perosak dan penyakit. Yang ketiga, biji benih pokok baharu adalah lebih berkualiti.
Pokok juga akan lebih sihat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana pendebungaan boleh berlaku. Proses pendebungaan boleh berlaku dengan bantuan ejen pendebungaan iaitu haiwan, serangga dan angin. Bunga yang didebungakan oleh haiwan dan serangga mempunyai ciri-ciri seperti ranggi yang besar dan berwarna-warni, mempunyai nektar dan berbau harum, serta butir debunganya kasar dan melekit. Berikut adalah ciri-ciri pendebungaan oleh angin. Bunga yang didebungakan oleh angin biasanya berwarna putih atau pudar. Stigmanya panjang dan berbulu. Butir debunganya pula banyak, kecil, licin dan ringan. Bunga yang didebungakan oleh angin mempunyai filamen dan stil yang panjang. Proses pendebungaan akhirnya akan menyebabkan persenyawaan. Oleh itu, kita akan mempelajari persenyawaan dalam bunga. Proses persenyawaan bagi bunga bermula dengan pemindahan butir debunga kepada stigma. Apabila butir debunga sampai ke stigma, tiup debunga akan tumbuh ke arah ovari yang membawa gamet jantan. Apabila tiup debunga berjaya menembusi ovul, gamet jantan akan bercantum dengan gamet betina dan wujudlah persenyawaan. Selepas persenyawaan berlaku, ovul di dalam ovari akan berkembang membentuk biji benih. Sekian dulu untuk kali ini. Semoga bertemu dalam video yang akan datang.